Ya, ketika ini dalam krisis kita menepani masalah perbekalan tenaga, sudah pasti renewable energy ataupun tenaga boleh diperbaharui adalah satu sumber yang penting dan juga perlu untuk kita terjemahkan secara bersama melalui kepakaran-kepakaran ahli-ahli akademik. Ya, betul. Dan pastinya tenaga boleh diperbaharui ini adalah satu anugerah dan perlu dipergiatkan. Jadi untuk kita berkongsi berlanjut lagi bersama dengan tetamu kita untuk memacu sektor tenaga boleh diperbaharui di Malaysia. Kita bersama dengan Datuk Dr. Engineer Muhammad Guntur Mansor Tobing, Profesor Adjunct di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum. Selamat pagi, Datuk. Okey, terima kasih Datuk. Ya. Datuk, kita tahu dalam kita melihat tentang sumber-sumber tenaga untuk kita meneruskan kelangsungan kehidupan dan juga ekonomi, ada beberapa kategori yang boleh kita bahagikan. Antaranya sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Untuk ketika ini, apa yang boleh kita nyatakan berkenaan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dalam konteks negara kita, Datuk? Ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ismail, kerana bagi peluang untuk saya berkongsi pengalaman dalam industri tenaga boleh baru ini. Di Malaysia, kita ada dasar yang jelas dalam tenaga boleh baru. Kita ada dasar, kita ada agensi, kita ada akta, kita ada pemain-pemain tempatan. Tenaga boleh baru di Malaysia ni di bawah akta tenaga boleh baru ialah satu, tenaga solar, dua, biomass, small hydro, biogas dan waste to energy. Ada 5 yang dah dimasuk dalam akta. Dan tenaga sumber yang lain tu akan dimasukkan seperti geothermal. Kita ada juga geothermal di Tawau yang kita dapati ada potensi dari tempat-tempat lain. Dan banyak yang sedang mencuba untuk angin. Tapi kita dapati bahawa rejim angin di Malaysia ni tidak cukup banyak untuk dijana secara megawatt kapasiti. Jadi itu sumber-sumber tenaga yang ada. Dari segi dasar ni kita bertuah kerana Perdana Menteri kita dengan keluarga Malaysia, dasar keluarga Malaysia, kita baru-baru ni Perdana Menteri mengumumkan bahawa 1,200 megawatt lagi dibagi kepada sektor industri untuk dibida dan dipasang. Jadi maknanya 600 megawatt untuk sektor Neo Enhanced Dispatch Arrangement, virtual power purchase VPPA yang panggil power purchase agreement, dan peer to peer. Dan sebenarnya Perdana Menteri kita ni macam tahulah apa hasrat dunia ni. Dan yang paling best sekali, segala usaha kita ni diiktiraf di peringkat antarabangsa. Macam masa kita buat percendangan antarabangsa tenaga boleh baru ni, Director General daripada IRENA ni satu International Renewable Energy Agency, Francisco La Camera. Dia datang, dia mengiktirafkan bahawa Malaysia ni ada banyak potensi dan dia menawarkan dana sebanyak 30 bilion euro untuk membiayai projek-projek tenaga boleh baru di Malaysia. Jadi ini menunjukkan pengiktirafan luar negara. Perdana Menteri pun very committed dengan dasar kita pun memang menuju ke hal itu. Dan dengan adanya tenaga boleh baru, dasar yang jelas ni, kita berjaya menarik lebih banyak pelabur-pelabur berkualiti tinggi. Macam kita ada ATNS yang baru-baru datang ni dan memerlukan 50 megawatt tenaga solar. Jadi tenaga solar ni sekarang ni merupakan satu pemacu kepada industri lain juga kan. Kalau dulu kita tengok pasang solar di rumah, kita katakan apa ada pasang ke rumah kan. So saya dapat penyematan 500-600, tapi yang sebenarnya bila kita kumpulkan 600 megawatt di bumbung-bumbung rumah, di ladang-ladang solar yang ada itu, dia berjaya menjadi satu pemacu kepada pelabur-pelabur luar untuk masuk. Dan kita sekarang sedang bincang dengan ramai orang yang bila datang Malaysia, dia kata saya nak tenaga boleh baru, data center dan sebagainya. Ini merupakan satu dasar kerajaan yang cukup mantap, jelas, dan dia bagi benefit bagi kita semua. Kalau kita tengok dia punya nilai pelaburan tenaga boleh baru sahaja pun dengan 1,200 megawatt, kita jangkakan 6 bilion investment. Itu domestic investment. Yang kedua, kita kata ada 14,000 employment opportunity. Inilah yang rakyat Malaysia, keluarga Malaysia perlukan. Dan saya syukurlah kita ada Perdana Menteri yang faham kita punya dasar dan faham kehendak masa depan. Kalau dulu kita cerita pasal construction, infrastructure, buat jalan, buat ni, itulah pemangkinnya. Tapi pada hari ini dah lain dah. Dengan adanya TBB, investment akan masuk. Investment yang masuk pun kita tak mau yang menggunakan sumber gaji rendah tau. Kita nak yang berkualiti tinggi. Kita nak high pay,
high job, high pay, high skill job. Jadi itulah sesuai dengan kelulusan daripada graduan di Malaysia untuk isi keperluan dalam industri itu dan dipacu oleh tenaga boleh baru. Okey. Okey, pastinya. Dan yang paling utama juga apabila kita tentang kehendak masa hadapan adakah kita disifatkan juga sebagai sedikit terlewat dibandingkan dengan yang lain yang telah pun mengaplikasikannya? Oh tak, saya rasa kita di antara negara, kalau saya bila lah kamera jemput saya pergi ke Bali ikut seminar pelaburan tu, saya dapat membandingkan antara di ASEAN ni, saya tengok kita yang ke depan. Kita ada dengan adanya dasar kita yang jelas, kita buatkan satu syllabus capacity building untuk jadi orang kompeten dalam tenaga boleh baru ni. Designer ada GCPB certificate, installer kita ada chargeman yang boleh buat tu, dan kita buat tu selama 5 tahun yang lalu, dan kita mula pada tahun 2012, kan dah 10 tahun, dan silibus ini diiktiraf di peringkat Asia Pasifik, bukan dekat ASEAN saja, Asia Pasifik. Jadi kalau kita ada kelulusan tu, maka kita boleh buat design dan boleh sahkan design kita buat tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar kita yang jelas tu, oleh kerana kita kata dasar kita rancangan Malaysia ke-12, kerajaan kata kita nak capai net zero carbon menjelang tahun 2050. Itu kita kata menjelang tahun 2035 kita akan capai 45% carbon emission, carbon intensity reduction. 2025 30%. Hari ini kita sudah capai 29% dari segi itu. Maknanya 2 tahun lagi itu tak ada masalah. Jadi maknanya kita memang ikut rancangan. Kita tak boleh kata you raise, you kalau macam main golf you handicap dengan saya, mana boleh kan. Jadi kita dengan apa yang kita ada, rakyat 30 juta, GDP kita berapa, kapasiti kita pada hari ini memang kita memacu, kita di antara yang di depan. Okey, yang berbagi Datuk, kita sedia maklum pada ketika ini kita juga sedang menuju kepada penggunaan kereta elektrik, penggunaan dan juga memasukkan sepenuhnya penggunaan tenaga asal, menggunakan tenaga elektrik dan sebagainya. Jadi Datuk sendiri sebagai pemain industri, apa yang Datuk rasakan sumbangan-sumbangan yang boleh Datuk terjemahkan khususnya dari segi kepakaran, idea, penyelidikan dan juga tenaga kerja dalam bidang renewable energy ini? Ini satu soalan yang cukup baik, sebab saya tengok EV car ni memang tak dapat dielakkan. Dari segi penjimatan dia, kalau banding dengan tenaga petrol, 50%, 49% lebih jimat daripada guna tenaga petrol atau diesel kan. Itu yang pertama. Jadi bila dia dah bagus, nombor satu, kita tak mau ketinggalan dari teknologi. Kita ada beberapa kilang usahawan di Malaysia yang nak buat bas elektrik, kereta elektrik. Dan untuk saya, kalau kita charge kereta tu menggunakan fossil fuel, back to square one lah. Jadi maknanya kita nak menggunakan solar farm ni untuk charge semua sistem yang ada tu, semua EV charging station yang ada tu kita nakkan. Kita nak supaya dikuasakan oleh tenaga solar. Tapi kalau kita nak buat macam tu, kena ada tanah yang besar sebelah tu untuk charge, kena ada ni. Jadi apa yang kerajaan buat hari ini satu lagi kebijaksanaan Perdana Menteri kita ni. Dia kata kita buat virtual PPA. Kalau you punya charging station tu ada di RTM ni, di sini bawah ni, you punya solar tak payah ada di sini. Solar tu boleh ada di Kedah. Dan kita gunakan virtual PPA dan kita offset dengan renewable energy certificate, IREC. Jadi ini semua ni advance, yang lebih canggih, lebih hebat, lebih lain daripada dulu. Kita fikir kalau switch di situ, bekalan pun di situ kan. Kalau apa di situ. Sekarang tak ada lagi dah. Sekarang di situ, tapi tu macam TNB, dia pun menggunakan smart meter. Dia tak payah hantar orang pergi baca meter lagi lah. Dia hantar bil. Dia pun boleh beritahu pula, semalam you pakai banyak lah. Daily, hourly basis. Itu yang kita kata ekonomi digital. Dan itu yang dapat membantu dari segi EV charging station secara lebih hebat lagi, secara lebih inklusif lagi. Macam hari ni kita kata EV car mahal. 500,000, 200,000. Hari ni 100,000 dah ada. Betul. Dan kita sedang berlumba untuk bagi harga EV itu lebih rendah lagi, 80,000 dan sebagainya. Dan yang paling bagus sekali di Malaysia ni, kita ada universiti, kita kata universiti teknikal, maknanya UTHM, UTEM, UMP dan juga UNIMAP. Jadi kita ada banyak kolaborasi dengan universiti untuk buka dan buat balik EV charger tu, supaya kita boleh buat made in Malaysia punya charger. Kita tak mau enak jadi user kan. Jadi kita buat macam orang dulu buat lah. Beli satu, buka, pasang balik, lepas tu baiki, that's it. Itu kita punya. Itu yang kita sedang
kita kata apa, jump start. Instead of nak merangkak satu apa, kita kata apa, organic growth. Kita kata ambil satu, buka, pasang balik, bagi jadi jalan, improve, then move forward, jalan ke depan lagi. Itu yang kita nak tuju. Memang sangat exciting dalam ekonomi tenaga boleh baru sebab dia memang melibatkan macam-macam industri yang lain. Dan satu lagi yang saya lupa nak cakap, TBB ni satu, kita dulu belajar TBB buat solar farm, pasang rumah. Sekarang ni, dia punya industri hilir ada begitu, tenaga elektrik itu tuan rumah ambil. Developer ambil. Kita kata environment attribute. Carbon emission reduction tu boleh dijual lagi sertifikat. Dan industri REC tu yang jual sertifikat karbon tu dah mula berkembang di Malaysia. Itu yang saya kata Prime Minister kita ni memang keluarga Malaysia punya kerajaan ni memang dia faham industri dan dia memang push untuk ke hala yang ke depan tu supaya kemakmuran dapat dirasai oleh semua keluarga. Ya, dan menjadi hasrat Perdana Menteri juga untuk mahu lebih banyak lagi GLC, GLIC serta syarikat korporat terlibat sama dalam pembangunan PBB. Jadi apa bentuk insentif juga galakan kepada mereka? Jadi yang satu sekali kita ni cerita pasal insentif untuk GLC korporat ni dah lama dah. Saya nak stres satu benda lah. Baiklah kita tengok insentif untuk isi rumah pula kan. Kalau pasang kalau korporat pasang solar panel, dia dapat investment tax allowance. Boleh offset dengan keuntungan tahun depan. Tapi kalau mak ayah pasang kat rumah, burn lah. Jadi kita mintalah sempena dengan bajet 2023 ni, kalau boleh Kementerian Kewangan bagilah tax relief kepada kan. Kalau orang yang pasang di rumah tu bagilah tax relief. Setuju sangat. Kalau B40 nak pasang kat rumah tu, kita create lah satu mekanisme kan. Mekanisme supaya dia pasang tak payah bayar. Cumanya penjimatan tu dipotong daripada bil elektrik bulanan dia. Jadi kalau dia pasang, katalah bil rumah dia RM100 sebulan. Kalau B40 ni bil elektrik dia RM20, tapi itu dah dibayar. Kalau bil dia sampai RM150, dia pasang solar, penjimatan dia ialah penjimatan RM100, dia bayar RM50. Jadi yang penjimatan RM100 tu tolak sikit, share. Jadi RM50 ambil untuk bayar modal solar panel tu, RM50 bagilah dia rasa penjimatan tu. Jadi dengan cara tu tak beri bebanan pada masyarakat lah. Pasang solar dapat bil elektrik, pasang solar percuma jimat bil elektrik lagi. Ini yang kita nak tengok dari segi insentif. Yang kedua, kita minta supaya dalam hal tenaga boleh baru ni kerajaan bagi perhatian pada benchmarking. Benchmarking ni maksud saya dalam mana-mana industri pun bila ada banyak permintaan, orang akan lawan harga, killer price. Killer price. Baru-baru ni dalam seminar pun pihak bank pun ada bagi tahu dia punya concern, dia kata oleh kerana harga tu terlalu rendah, tak mampu nak bayar bank loan. Jadi kita kena ada satu benchmark. Kita kata kalau 10 kilowatt, ini generation dia, ini IRR dia, ini untuk bayar bank loan. Harga ceiling ada kata fair price. Jadi tak adalah macam sekarang kan. Kalau nak beli kasut daripada satu negara tu, kita boleh beli sampai RM1 pun dapat tu kasut. Tapi pakai 3 hari koyak kan. Tapi kalau beli yang kasut yang boleh tahan lama, dia mahal sikit tapi memang tahan lama sesuai dengan pihak. Jadi begitu jugalah industri solar. Sebelum kita pergi ke depan sampai di luar kawalan, kita boleh bina kawalan dalaman ni sebab kita ada SEDA, Sustainable Energy Development Authority. Kita ada Suruhanjaya Tenaga yang jaga. Kita ada KETSA, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. KSU dia Datuk Rusli Issa tu sangat prihatin, sangat proaktif. Datuk Hamzah dekat SEDA pun proaktif. Dia orang ni memang orang yang biasa buat projek. Jadi bila dia tengok benda tu, bukan kita kata pegawai kerajaan ni buat polisi je. Tapi kita ada 2 orang ni memang hebat. Dia tengok tu, dia sebagai projek dia tahu macam mana nak make sure pembangunan perjalanan tu akan sentiasa dalam kawalan dan tak ada fallback. Macam banker komplain tadi, dia kata saya finance solar farm ini untuk 100 juta. Patutnya tahan 21 tahun power purchase agreement. Tapi selepas 5 tahun dah tak boleh function dah. Dia punya digression 1% per year tu tiba-tiba turun sampai 20%. Jadi dia punya cash flow oleh kerana dia quote harga terlalu rendah, tak mampu nak bayar bank loan lagi. Itu dah jadi masalah. Untuk elak masalah
persoalan ni, satu benchmarking itu kena ada. Ya, kita amat suka dengan mekanisme dan juga cadangan yang dibentangkan oleh yang berbagi Datuk tadi. Sudah pasti competitive price itu perlu untuk kita mengurangkan jejak karbon ataupun untuk kita memelihara alam sekitar melalui renewable energy ni. Terima kasih Datuk. Baik, terima kasih Dr. Insi Muhammad Guntur Mansur Tobing, Profesor Adjunct di Universiti Pendidikan Sri Idris bersama kami pada waktu ini memacu sektor tenaga boleh diperbarui di Malaysia yang kita kongsikan sebentar bersama dengan tetamu kita. Okey.